Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Aziz Rahim dalam Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 3 September. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Gabungan Parti Sarawak GPS akan bertanding secara solo dalam Pilihan Raya Umum Negeri ke-13 kelab. Premier Sarawak yang juga pengerusi GPS, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, ia bagi meneruskan tradisi hanya parti tempatan yang mentadbir negeri ini tanpa campur tangan pihak luar. Macam biasa, the last election we fill all the 82 candidates. The same will apply. Tidak akan ada perundingan dengan pejabat. Apa nak ada dengan kita separate. Selain itu, beliau turut memberi keyakinan bahawa GPS tidak akan menarik sokongan dalam kerajaan perpaduan sedia ada bagi memastikan kestabilan di peringkat nasional. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari bercakap kepada media selepas persidangan khas bersempena sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka di Dewan Saati Parti Rakyat Sarawak Bersatu SUPP petang semalam. Dalam pada itu, beliau turut mendedahkan bahawa satu rang undang-undang ekonomi baharu akan dibentangkan pada persidangan Dewan Undangan Negeri lewat tahun ini. Jelas beliau rang undang-undang baharu itu bagi memperkasakan sektor ekonomi negeri ini dan beliau yakin Sarawak dijangka meraih pendapatan lebih besar pada 2030. Majlis perasmian itu turut dihadiri sekitar 1,000 orang termasuk Presiden-Presiden Parti Komponen GPS. Pada perkembangan lain, Premier berkata Sarawak tetap menggunakan mata wang ringgit Malaysia di sebalik penggunaan mata wang sendiri seperti dibayangkan oleh Menteri Kejeraya Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Beliau menjelaskan cadangan yang dibayangkan oleh Datuk Seri Alexander yang juga Setiausaha Agung Gabungan Parti Sarawak GPS itu hanya pandangan peribadi beliau. Menurut Premier, ia merupakan isu yang cukup rumit dan memerlukan penelitian khusus dan Sarawak akan terus menggunakan mata wang Malaysia sedia ada. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Perasmian Program Jelajah Anti-Scam Kebangsaan 2023 peringkat Sarawak di Kuching ketika diminta mengulas mengenai kenyataan Menteri Kerja Raya yang membayangkan kemungkinan Sarawak untuk memperkenalkan mata wang sendiri memandangkan keadaan ekonomi yang tidak menentu di Malaysia. Datuk Seri Alexander yang juga ahli Parlimen Kapit membayangkan perkara itu dalam siaran podcast bertajuk Dari Melaya ke Malaysia 60 tahun pada Jumaat lepas. Sebanyak 1.5 juta peluang pekerjaan akan diwujudkan di Sarawak menjelang tahun 2030 di bawah usaha meningkatkan pendapatan rakyat menerusi strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Berucap merasmikan pameran pendidikan Bukit Saban di Dewan Masyarakat Sepauh Betong semalam, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas memberitahu 200,000 daripada jumlah tersebut akan melibatkan sektor teknikal dan kemahiran, malah Petros yang merupakan syarikat gas ketiga besar di negara ini memerlukan 20,000 orang pekerja mahir. Tambah beliau, perancangan di peringkat sekolah, kolej dan institusi pengajian tinggi adalah amat penting manakala pihak sekolah, ibu bapa dan golongan pelajar perlu melakukan persiapan awal untuk mengambil peluang terhadap pasaran pekerjaan akan datang. Jenis-jenis pekerjaan yang mempunyai permintaan tinggi perlu dikenal pasti agar pelajar akan melanjutkan pengajian dalam jurusan akademik maupun bidang teknikal dan kemahiran yang relevan. Dato' Amar Douglas Ugah juga memberitahu Sarawak sudah menyediakan pelbagai beasiswa untuk membantu anak-anak Sarawak melanjutkan pengajian mereka mengikut pilihan kerjaya masing-masing. Beliau berharap agar pameran pendidikan Bukit Saban ini akan memberi manfaat kepada golongan muda setempat yang berhasrat untuk melanjutkan pendidikan serta kerjaya mereka sekaligus menjadi penyumbang kepada pembangunan masa depan Sarawak. Orang awam dinasihatkan agar sentiasa bersikap skeptikal dan tidak mudah mempercayai sebarang maklumat yang diterima dalam mendepani ancaman penjenayah siber atau skamer. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata, hal ini kerana penjenayah siber turut mengambil peluang atas kemajuan teknologi dengan meningkatkan keupayaan dan pengetahuan mereka. Kata beliau, bukan hanya organisasi, malah pengguna individu termasuk golongan berpendidikan dan profesional turut menjadi mangsa penipuan dalam talian kerana teknik serta modus operandi yang digunakan oleh penjenayah cyber ini semakin licik dan terancang. Tambah beliau, berdasarkan laporan diterima agensi penguatkuasaan dan laporan berita oleh pihak media, kes skam serta penipuan dalam talian berlaku hampir setiap hari dan ini bermakna ancaman itu masih berleluasa.
Fahmi Fazil berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian program Jelajah Anti-Scam Kebangsaan 2023 peringkat Sarawak di Kuching. Program anjuran bersama Cyber Security Malaysia, Celcom DG dengan kerjasama Gabungan Bertindak Anti-Scam GBAS serta sokongan Kementerian Komunikasi dan Digital KKD itu diadakan pada 2 dan 3 September di Auditorium Borneo Cultures Museum Kuching. Program itu bertujuan berkongsi informasi mengenai lanskap keselamatan cyber semasa, jenis-jenis ancaman scam atau penipuan, modus operandi terkini serta perkongsian tip dan amalan terbaik bagi mengelak daripada menjadi mangsa jenayah itu. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berangkat pulang ke Putrajaya pukul 6 petang semalam selepas menghadiri perasmian Jelajah Anti-Scam Kebangsaan 2023 peringkat negeri Sarawak. Majlis perasmian tersebut disempurnakan oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Aban Johari Tuapeng di Auditorium Muzium Kebudayaan Borneo di Kuching. Jelajah yang bertujuan untuk memberi pendidikan dan kesedaran kepada pengguna berkaitan isu jenayah cyber itu bermula pada 18 Februari lepas di Selangor. Selain Sarawak, program tersebut turut akan diadakan di Kelantan, Sabah, Johor dan dijangka berakhir di Putrajaya. Berangkat pulang bersama beliau ialah Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Digital, Datuk Muhammad Fauzi Mat Isa. Turut hadir mengiringi beliau di lapangan terbang antarabangsa Kuching ialah Pengarah Jabatan Penerangan Negeri Sarawak, Jaafar Jantan, Pengarah Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia Negeri Sarawak, Adiman Ajem, Ketua Biro Pertubuhan Berita Nasional Malaysia, Hamdan Ismail dan Pengarah Penyiaran Sarawak, Wan Azhan Wan Hamad. Setelah melalui 100 tahun dijajah, Sarawak memilih untuk bersama membentuk sebuah negara bernama Malaysia pada 16 September 1963 melalui Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Tempoh 60 tahun Sarawak bersama Malaysia adalah satu tempoh yang panjang dan telah pun menikmati pelbagai bentuk pembangunan termasuk perubahan lanskap politik negara. Sehubungan itu, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Datuk Majang Renggi berkata, adalah amat penting bagi masyarakat Sarawak mengetahui serta memahami proses dan sejarah pembentukan negara. Menua Malaysia, degagak kita hari perjanjian. Ya kekumai perjanjian Malaysia tahun 1963. Ya degagak atas perjanjian Perintah Melaya, Perintah Sarawak, Perintah Sabah, Perintah Singapura mainnya, tak Perintah Singapura matak diri pada tahun 1965. Nyala nyentuh ke sari itu Melaya, Sabah, Sarawak ngintu hari besar ke Kumair tahun 16 tahun 1963. Katanya lagi, Sarawak mempunyai 3 tarikh penting yang wajar diingati dan difahami, iaitu 22 Julai Hari Sarawak, 31 Ogos Hari Kebangsaan dan 16 September Hari Malaysia. Beliau berkata demikian semasa berucap di Majlis Pemimpin bersama Komuniti sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia di Rumah Sibat Anak Sumbang, Jalan Bintulu, Miri semalam. Datuk Majang yang juga merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Samalaju menjelaskan program itu sebagai usaha memperingati Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Dalam pada itu, beliau menambah aspek politik Sarawak turut melalui perubahan sejak 2018 sehingga terbentuknya gabungan Parti Sarawak GPS. Parti GPS itu ianya parti anak Sarawak. Kena kita ingetan ke hak Sarawak kita. Bagi hak menua Sarawak ke desain perjanjian tahun 1963, hak-haknya ya ke udah terblekak di jari kita nak tahu dah pulai ke baru. Nyalai berguna benar kita ada benar itu nak tahu nak bersukung buat GPS lepas tu ke depan kita nya gabungan parti kebesar daripada Sarawak kita itu kuliah ngempung semua parti-parti kuliah ngempung semua rakyat kita ke itu. Pada majlis tersebut, Datuk Majang yang juga merupakan Timbalan Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS turut merasmikan projek sistem perparitan dan sistem bekalan air bersih Rumah Sibat yang telah disiap dilaksanakan pada 2022. Namun pembinaan Lebuh Raya Pan Borneo masih mengakibatkan bekalan air bersih ke rumah-rumah panjang di laluan tersebut belum dapat dihubungkan sepenuhnya. Menurut beliau lagi, sejak 2016, Rumah Sibat telah menerima pelbagai bentuk projek pembangunan yang mencecah hampir RM1 juta. Ini termasuk projek naik taraf jalan ke Rumah Sibat, sambungan bekalan elektrik,
projek pembaikan rumah miskin Sarawak PPRMS serta peruntukan kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung dan Biro Wanita Rumah Sibat. Malam Kemuncak Bintang Kecil 2023 yang akan berlangsung di Detar Putra Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS malam ini akan menyaksikan 8 orang finalis merebut gelaran juara. Pada seksi raptai penuh Kemuncak Bintang Kecil 2023 malam tadi, semua persiapan telah berjalan lancar. Menurut Urustia Kemuncak Bintang Kecil 2023, Jeffrey Jack, semua persiapan telah berjalan lancar terutamanya pelibatan para finalis dalam latihan-latihan tarian dan vokal sebelum malam kemuncak. Macam kita buat sebelum ni, memang mereka ada turun buat latihan tarian apa semua tu, kelas vokal, dan so far setakat ni kita nampaklah dia punya perubahan baik daripada peserta itulah kerana daripada latihan yang mereka dah buat tu kan. Jadi kita mengharapkan semuanya berjalan lancar pada malam esok, dan kita tengoklah macam mana malam ni nanti kalau semasa raptai nanti, harap everything goes well lah. 8 orang finalis bakal menampilkan bakat masing-masing pada malam Kemuncak Bintang Kecil tahun ini ialah Muhammad Nur Iman Darwish, Muhammad Nur Azrin dari Kuala Lumpur, Nur Farina Farha Abdul Zahir mewakili Selangor, Muhammad Shazril Izrul, Muhammad Syamsul Faizi mewakili Kedah, Wai Muhammad Zain dari Johor, Fatiha Naslin Suhailin dan Muhammad Alif Iqmal Danial Azawan Jamaluddin dari Sabah. Selain 2 peserta dari Sarawak, Nur Kasih Umairah Abdullah dan El Precious Arnold. Di samping itu, Kemuncak Bintang Kecil 2023 juga akan menyaksikan persembahan daripada artis-artis terkenal tanah air, antaranya ialah Dayang Nur Faizah, Eni Zakri dan ramai lagi. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi dijangka hadir mewakili Premier Sarawak, Datuk Patik Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Selain kehadiran Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Snaudan Lawan. Orang ramai dijemput hadir beramai-ramai ke Detar Putra UNIMAS petang nanti bagi memeriahkan lagi Malam Kemuncak Bintang Kecil 2023. Program tersebut juga akan disiarkan secara langsung di saluran TV2 bermula pukul 9 malam nanti. Turut hadir pada raptai penuh Kemuncak Bintang Kecil 2023 malam tadi ialah Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia, Datuk Suhaimi Sulaiman. Baik, berita itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Ahad 3 September. Seterusnya ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini bersama rakan penyampai. Salam Malaysia Madani.